اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi insyaAllah kita sambung pembicaraan ibadah kurban. Jadi sebagaimana yang saya sebut minggu lepas, sementara kuliah maghrib Masjid Abidin ni sementara belum ada hak radio. Jadi saya ambil tajuk ibadah kurban. Lepas daripada raya haji ni barulah radio dia akan sambung balik. Barulah saya sambung balik kita, insyaAllah kita Minhajul Abidin. Kemudian pembicaraan ibadah korban ni saya ambil daripada kitab Matla'il Badrin. Kitab Matla'il Badrin. Tapi bukan baca kitab Matla'il Badrin, cuma ambil dia punya susunan pembicaraan dalam kitab Matla'il Badrin. Jadi minggu lepasnya pembicaraan berkaitan dengan sejarah ibadah kurban, kemudian pembicaraan berkaitan dengan hukum melakukan ibadah kurban atas orang yang berkemampuan. Atas orang yang berkemampuan melakukan ibadah kurban ni adalah sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Sekurang-kurangnya satu bahagian lembu ataupun satu ekor kambing bagi satu keluarga, sekurang-kurangnya bagi satu keluarga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Nabi kata, wahai manusia, atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun udhiyatun, melakukan ibadah kurban sekurang-kurangnya bagi orang yang berkemampuan. Yang mana sunnatun muakkadah ni jumhur ulama. Jumhur ulama. Adapun pandangan Imam Hanafi, pandangan Imam Thawri, pandangan Imam Auza'i Al-Laits, melakukan ibadah korban bagi orang yang berkemampuan hukumnya adalah wajib. Jadi jumhur termasuk mazhab Syafi'i kita, ibadah korban hukumnya adalah sunat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, umirtu binnah wa huwa sunnatul lakum. Diperintah akan daku dengan sembelih, dan nahar sembelih ni sunnatul lakum, sunnah bagi kamu. Nabi bersabda, salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu' an-nahru wal witru wa salatud duha. Nabi kata, tiga perkara ni atas aku wajib, dan tiga perkara ni bagi kamu tatawwu', sunat. Apa tiga perkara ni? Sembelih korban, sembahyang
witir, sembahyang duha. Tiga ni atas aku Nabi kata faraid, wajib. Atas kamu tatawwu' sunat. Jadi di antara sunatnya adalah melakukan ibadah korban. Ini pandangan jumhur, kebanyakan ulama. Apabila ada pandangan yang mengatakan ibadah korban ni wajib bagi mereka yang berkemampuan tidak melakukan ibadah korban, hukumnya adalah makruh. Perkara sunat, tetapi ada pandangan ulama ni, contoh Imam Hanafi tadi menyatakan wajib. Kita tinggal hak sunat yang ada ulama kata wajib ni, hukumnya makruh. Sama macam kita duk ngaji bab semayang tu lah. Kita duk ngaji bab semayang, hak sunat-sunat hai'ah dalam sembahyang kita tu, kalau kita tinggal, apa hukum? Kalau sunat-sunat hai'ah dalam sembahyang kita tak ada ulama menghukumkan wajib, walaupun mazhab mana sekalipun, walaupun pandangan dhaif sekalipun, perkara sunat yang ada ulama menyatakan wajib, kita tinggal, hukumnya makruh. Ada ni. Contohnya baca doa iftitah sebelum baca Fatihah, walaupun semai sunat sekalipun, pandangan dhaif mengatakan wajib. Kita maklumlah sunat hai'ah, tapi ada ulama kata wajib. Tinggal doa iftitah walaupun semai sunat, hukumnya makruh. Baca surah, kita maklumlah sunat. Imam mazhab Hanafi wajib. Kita tinggal baca surah walaupun semai sunat sekalipun, hukumnya adalah makruh. Tu contoh dia lah. Doa sebelum salam, contoh ni, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Doa sebelum salam, kita maklumlah sunat, tapi ada pandangan menghukumkan wajib membaca doa sebelum salam. Tiba-tiba habis tasyahud, selawat, kita beri salam lalu dah, hukumnya makruh. Kita tinggal doa. Sebab apa? Sebab ada pandangan yang mengatakan baca doa tu wajib. Tu contohlah, contoh. Ni samalah. Ada pandangan mengatakan melakukan ibadah korban hukumnya wajib bagi orang yang kuasa. Apabila kita meninggalkan perkara yang ada ulama mengatakan wajib, walaupun pandangan mazhab Syafi'inya sunat, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan sunat, kita tidak mengerjakan, hukumnya adalah makruh. Tadilah sekurang-kurang untuk satu keluarga, satu bahagian lembu ataupun seekor kambing. Kita cerita lembu je lah, tak cerita unta, tak cerita kerbau. Tempat kita ni ada tak korban dengan kerbau? Kita sebut kerbau tak sedap. Kubar. Tahu kubar? Sebut kerbau tu bunyi pesen lain. Kita kubar. Tak ada tau. Dekat ni, dekat-dekat ni, dekat dah ni, mana orang standby dah ni, standby dah dengan binatang untuk korban, ada tau. Mana-mana masjid ke, mana-mana tempat ke, dibeli kubar ada. Ada. Berapa dah sedap kubar? Ke mana? Adik kita misal lembu lah, lembu, kambing. Abang kita dua tu lah, lembu satu bahagian daripada 7 bahagian ataupun kambing. Jadi maknanya satu keluarga kena ambil sekurang-kurangnya satu bahagian daripada lembu ataupun seekor kambing. Yang mana hikmah dia banyak lah berkaitan dengan ibadah korban ni. Diampunkan dosa. Orang yang melakukan ibadah korban ni diampunkan dosa. Orang yang melakukan ibadah korban ni nak menzahirkan kesyukuran dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ibadah korban ni pula nak timbulkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang yang fakir miskin. Hak ni jadi timbul hak melakukan ibadah korban di negara-negara yang susah tu. Kita biasa dengar dalam radio IKIM tu kan, selalu duk keping melakukan ibadah korban di negara-negara luar yang miskin.
Sebab apa ni? Sebab nak menggembirakan hati fakir miskin. Tapi boleh belaka tu, tak ada masalah. Cuma kalau tanya mana afdal, kita melakukan ibadah korban di tempat kita dengan di negara luar, kita wakilkan kepada pihak-pihak berkenaan. Kalau nak tanya afdal melakukan ibadah korban di tempat kita sendiri lebih afdal daripada kita wakilkan melakukan ibadah korban walaupun di Mekah sekalipun. Gitu. Kita cerita Mekah lah lalu, hak paling lebih sekali. Dulu orang tua-tua dulu nak pergi Mekah ni payah. Pergi seorang, jadi adalah orang ni wakilkan supaya ambil bahagian korban untuk dia. Di mana? Di Mekah. Tapi pandangan ulama mengatakan afdal tempat kita lagi. Tambahan pula pada masa dulu tu buat ibadah korban di Mekah, daging terlampau banyak, akhirnya ditanam. Sebab tak ada orang nak terima, sebab banyak sangat. Sekarang kerajaan sekarang dia apa? Dia tinkan. Panggil apa? Dia pun dah tin lah. Dia hantar ke Afrika apa semua sekarang ni. Tin lah. Dia tinkan. Kalau dulu tunggu saya cerita kok, kambuh lah. Sebab terlampau banyak, penerimanya tidak ada. Sekarang ni dia tinkan, dia hantar ke Afrika, ke mana tempat-tempat negara umat Islam yang miskin. Maknanya di Mekah sekalipun tetap afdal di tempat kita. Tapi nak buat luar negara okey je. Hikmahnya nak menggembirakan hati fakir miskin. Sebab kalau tempat kita ni kok, yalah orang miskin ada juga, tapi kita ni kebanyakannya sedekah je. Kebanyakan kita ni bahagian korban hadiah. Nanti kita akan bicara apa hukum sedekah kepada fakir miskin, kita akan bicara. Tapi kitanya dan korban kebanyakannya kita hadiah. Hadiah kepada keluarga kita, bukan fakir miskin. Hadiah kepada jiran tetangga, bukan fakir miskin. Pandai ni. Sehingga kan terkadang terlupa kita hak kewajipan sedekah kepada fakir miskin kesemuanya. Selain daripada kita tinggal untuk makan keluarga kita hadiah. Tak ada sedikit pun atas nama sedekah. Kita tidak menunaikan satu kewajipan. Ni kita terlupa hak sedekah tu. Hadiah belaka. Ni kita kena ambil molek hak dalam kitab Matan Badri ni. Tapi mana nak cerita tempat kita ni banyak hadiah. Jadi nak sedekah ni kok melakukan ibadah korban di luar negara. Cuma baru ni saya ada terbaca lah. Saya ada terbaca dalam FB berkaitan dengan pandangan mazhab berkaitan dengan memindah daging korban. Memindah daging korban. Apa hukum memindah daging korban? Kita akan bicara tu, tak apa hukum dia. Ada kata harus, ada kata makruh, ada kata haram. Memindah daging korban mana ke hak haram? Itu kena ngaji molek. Tetapi pembicaraan tu tak kena. Pembicaraan melakukan ibadah korban di luar negara bukan memindah. Melakukan ibadah korban luar negara, kita wakilkan beli di tempat tu, sembelih di tempat tu, sedekah di tempat tu, tak panggil memindah. Yang memindah ni, kita sembelih di Kuala Terengganu, daging korban kita pergi ke tempat-tempat lain dalam Malaysia ni, itu panggil memindah. Adapun kita wakilkan beli ni binatang korban, sembelih di tempat tu kita wakilkan, kemudian sedekah di tempat tu, tak panggil memindah. Jadi disalah letak. Memanglah ada khilaf di kalangan ulama apa hukum memindah daging korban. Memindah dengan bahawa kita memindahkan sedekah daging korban daripada tempat sembelih kepada tempat lain. Adapun hak buat di luar negara tu bukan memindah.
diwakilkan beli di tempat tu, sembelih di tempat tu, sedekah di tempat tu. Tak nama memindah. Faham tak ni? Memindah ni, sembelih di tempat kita, kita pergi daging yang sembelih tempat kita ni, kita pergi memindah, hantar ke tempat lain. Itu baru panggil memindah. Samalah juga anak duk Kuala Lumpur, kemudian diwakilkan kepada mak ayah dia supaya ambil bahagian korban untuk dia, buatnya di Kuala Terengganu. Tu tak panggil memindah. Selepas sembelih di Kuala Terengganu ni, tiba-tiba daging tu pergi atas tempat lain, tu baru panggil memindah. Faham tak ni? Jadi situ tu kemudian orang banyak share lah, banyak share. Jadi hukum memindah dia letak kepada melakukan ibadah korban di negara lain. Kita akan bicara lah hak memindah yang sebenar tu mana. Ulama kata haruh ke makruh ke haram, kita akan bicara tu. Ada pun saya sebut tadi ni, melakukan ibadah korban di negara luar yang miskin, antara hikmahnya untuk menggembirakan hati fakir miskin. Kemudian hukum melakukan ibadah korban ni sunnatun muakkadah, melainkan apabila dinazarkan, barulah hukumnya wajib. Apabila dinazarkan, lillahi alayya lillahi alayya an udhiya bi hadhihi syah, contohnya, kerana Allah wajib atas aku, bahawa aku sembelih ini biri-biri, contohnya. Tu dipanggil nazar. Lillahi alayya an udhiya bihadhihi syah, itu contoh. Bila nazar sahaja, maka korban tu hukumnya wajib. Bila korban tu hukumnya wajib, maka kita dan mereka yang di bawah nafkah kitanya tak boleh makan walaupun sedikit. Tak boleh makan walaupun sedikit. Sebab apa? Bila kita nazar, maka hilang milik, dipanggil. Hilang milik, bukan hak kita dah. Hilang milik bila nazar. Jadi milik itu sudah berpindah kepada fakir miskin. Bila dinazar, hilang milik kita, kita haram makan, maka berpindah kepada fakir miskin. Wajib sedekah sekaliannya. Wajib sedekah sekaliannya. Tak ada hadiah dari situ. Wajib sedekah sekalian kalau nazar. Hilang milik, milik berpindah pada fakir miskin. Fakir miskin, dia pun oleh kerana boleh banyak, dia pun masuk. Kita boleh pergi makan sebab milik dia dah. Guna kepakat buat gitu. Allah, saya nazar tahun ni sikit abuk tak boleh makan, saya ni sedekah awak semua buat makan, ajak saya attack. Tak apalah, sebab milik dia dah, bukan milik kita. Sekarang ni bila kita nazar, hilang milik. Milik tu berpindah pada fakir miskin. Tuang punya fakir miskin masuk, kita boleh lagi makan hak dia. Ada ni. Cuma dia bab nazar ni dia panjanglah bicara. Kadang-kadang ada nazar fi zimmah dia panggil. Ada nazar, dia panggil nazar yang muayyan. Nazar fi zimmah ni dia, kita pun jarang ni dah. Cuma kadang-kadang kita ni bila dapat perkara-perkara ni, maka wajib atas aku mengambil bahagian korban. Ni pesen gini ni orang-orang ada ciri-ciri kedeku, makruh seumpama tu. Jadi seolahnya nak suruh buat korban taqarrub ila Allah, Allah kena widu kepada kita apa yang kita nak. Lepas kita boleh apa yang kita nak, barulah wajib atas aku. Apa kata? Timbabalah. Apa kata? Timbabalah orang kata. Panggil apa tu? Timbabalah. Maknanya banyak ni 600-700. 600 ada dah 700-800 dah. Nak suruh korban 700-800 satu bahagian ni, beri dulu hak aku nak. Ni ada ciri bakhil.
Patutnya kita ambil bahagian korban, kita takarrub ila Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan barakah ibadah korbanku ni engkau perkenankan permohonanku. Patutnya gitu. Buat ibadah korban, kita minta dengan Allah Taala. Moga-moga Allah Taala dengan barakah pengorbanan ni, Allah Taala perkenan apa kehendak kita. Ni dah. Jikalau aku dapat ni, Tuhan beri kat aku benda ni, aku akan korban. Ada ni. Buat gapa-gapa dulu, sedekah dulu, apa semua dulu. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala pula. Itulah. Jadi hak korban nazar fi zimmah ni contohnya, wajib atas aku melakukan ibadah korban pada tahun ini. Tu zimmah bagus tu, tahun ini. Kemudian barulah dia pun carilah ni kambing contohnya. Itu dipanggil nazar. Pada zimmah, pada tanggungan. Zimmah ni pada tanggungan kita lah. Zimmah ni berbeza dengan hak saya sebut tadi. Lillahi alayya an udahhiya bihadhihi syah. Kerana Allah wajib atasku bahawa aku melakukan ibadah korban dengan ini biri-biri. Ni muayyan. Muayyan mana apa? Biri-biri ini. Terlain. Hak tadi kita nazar untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini. Lepas tu dah tak ada lagi lembu-lembu pun tak ada lagi, kambing-kambing pun tak ada lagi. Sampai masa barulah kita pergi beli. Jadi dua nazar ni berbeza hukum. Hak wajib sedekah lah. Hak wajib sedekah. Kemudian hak niat tu wajib tak niat, khilaf ulama lah pula. Pandangan muktamad tak wajib niat dah. Kalau kita nazar, adakah sampai masa kita wajib niat korban? Tak wajib niat dah. Ada setengah pandangan, wajib niat juga. Tak cukup dengan nazar tu, kena niat juga. Tapi pandangan muktamad tak niat dah. Kan kita korban sunat ni kan wajib niat kan, baru jadi korban sunat. Nazar ni korban wajib, tak wajib niat dah. Itu pandangan muktamad. Nak sebutnya beza dia gini. Kalau kita nazar pada zimmah, pada tanggungan, kemudian kita pun belilah kambing, kita beli kambing. Kalau kambing tu mati ke contohnya, kita wajib ganti. Ada pun nazar muayyan dengan ini kambing, wajib atas aku bahawa aku melakukan ibadah korban dengan ini kambing. Sampai masa ini kambing mati, okey, tak ada benda lah, sebab ini tu tak ada dah. Ada ni beza dia. Nazar muayyan ni dengan ini kambing. Kena korban ni kambing ya. Tak ada. Tiba-tiba hak ini hak kita duk muayyan, hak kita duk ta'yin, hak kita dia panggil inilah ta'yin. Hak kita niat semayang tu kan, qasad ta'arud ta'yun tu. Kita netu dah ini ni. Tiba-tiba ini ni mati. Kena ganti tak? Tak ya. Itu ada beza sikit lah. Kalau hak korban wajib nazar. Cuma satu lagi yang disebut di dalam kitab Matla'in ni, hak tadi nazar betul-betul tu. Hak ning ni hak dikata atau pada hukum nazar. Bukan nazar, tapi dihukumkan seperti nazar. Mana tak boleh makan. Tapi bezanya hak ni kita wajib kena niat. Kena niat korban. Tapi hukumnya seperti nazar. Bukan nazar hak betul benar, nazar betul benar. Tak boleh makan. Pandangan muktamad tak wajib niat. Atau nazar betul benar. Hak ni bukan nazar, tapi dihukumkan seperti nazar. Contohnya dia kata, aku jadikan ini kambing udhiyah, ibadah korban. Ataupun dia kata contohnya ini korban. Dengan ditentukan, hazihi udhiyatun, ini biri-biri korban. Dia ada ini tu, maka wajib korban dihukumkan seperti nazar.
ataupun aku jadikan kambing ini korban, maka dihukumkan seperti nazar. Ni kita kena cermat sikit ni. Kena cermat sikit hak berkaitan dengan seperti hukum nazar. Bukan nazar tetapi seperti hukum nazar. Ning ni bukan hak jual tu, bukan ni. Kita beli kambing kita dah. Nak buat apa kambing tu? Nak buat korban ah. Ni kambing ni tak kambing korban ni. Maka hukumnya seperti nazar. Lepas tu kalau orang tanya kita, nampak ada kambing depan rumah kita, bau busung dah kambing ni, orang tanya, kambing ni buat gapo? Kambing ni nak buat korban sunat. Ada apa? Tak dihukumkan seperti nazar. Adapun kambing ni nak buat korban insya-Allah, tak dia seperti nazar. Ni bahas panjang ni dalam perkara ni, dalam kitab-kitab. Dalam fiqh Islami wa adillah tu, Pekau Pak Masak 2 kali bicara bab ni. Pandangan Asy-Syafi'iyah, Hanabilah dihukumkan seperti korban. Walaupun selepas dia kata kambing ni nak buat korban, ataupun nak jadikan ini korban, walaupun kemudian dia kata korban sunat, sekalipun tetap jadi hukum seperti nazar. Tidak dimaafkan walaupun berlaku pada orang awam biasa sekalipun, tetap dihukumkan seperti nazar. Tapi kebanyakan ulama mutaakhirin, ulama kemudian, mereka memaafkan perkataan seumpama tu yang timbul daripada orang awam. Waktu dia kata bukan seperti nazar, lepas tu jadi apa tu? Jadi ikhbar je, nak cerita je. Aku nak buat korban kambing ni, nak cerita je. Hazihi udhiyatun, ini korban, nak cerita je. Wa'dung je, macam janji gitu je, tak ada seperti nazar. Itu ulama-ulama mutakhirin menyatakan seumpama tu. Lepas tu ada orang kata, dah kalau kau tanya kambing nak buat apa, takkan gitu dia kata. Nak kena jawab juga. Jawab pandailah. Kambing ni nak buat korban sunat. Kambing ni nak sembelih pada pagi raya haji. Korban ni, kambing nak buat korban insya-Allah. Lepas daripada seperti nazar, kena pandailah sikit. Dan kalau kita tak pandai, kita jawab betul benar je, pakai pandangan ulama mutakhirin, ulama kemudian memaafkan percakapan orang awam seumpama tu, kekal korban tu sunat, tidak dihukumkan seperti nazar. Mana? Mujur kita learn ini sebab tak ada di kita. Kambing tu tak ada di kita. Lembu pun tak ada di kita. Kita wakil orang dahnya, tak ada di kita. Hak dia timbul ni, orang dulu-dulu dia pelihara sendiri. Daripada kecil, kadang-kadang dia beli tu setahun dia pelihara untuk melakukan ibadah korban, murah sikit. Orang dulu-dulu nak jimat. Tu orang tanya, nak buat gapo kambing? Tak pernah bela kambing. Tiba-tiba bela kambing seekor. Tu jawab, aku nak buat korban. Jadi seperti nazar. Sekarang tak ada dah. Kambing pun tak ada dengan kita, lembu pun tak ada dengan kita. Niat pun wakil je, tak boleh nak niat sendiri. Jadi tak timbul lah persoalan tu. Tapi kalau timbul sekalipun, ulama mutakhirin, ulama kemudian, dia kata tu tidak dihukumkan seperti nazar, kekal korban tu korban sunat. Sebab kalau dihukum seperti nazar, hak dia kata kambing ni aku nak buat korban, ini kambing ni nak buat korban, dia tak boleh apa, jual tak boleh, apa tak boleh dah tu. Faham tak boleh dah. Kemudian lepas melih, dia dan keluarga dia sikit pun tak boleh ambil. Nazar ke? Bukan seperti nazar. Hukum tu seperti nazar. Mana? Tak pernah dengar orang baca kitab. Ini dalam kitab Matlain disebut gitulah.
Saya baca sikit ada kitab Matlain. Bermula udhiyah itu sunnatun muakkadah bagi orang haji dan lainnya, dan tiada wajib, melainkan boleh dinazarkan dia. Seperti katanya, bagi Allah wajib atasku bahawa aku memperbuat udhiyah. Itu hak nazar sungguh. Atau pada hukum nazar, pada hukum seperti aku jadikan ini udhiyah, ja'altuha udhiyah, aku jadikan nak buat gapa kambing itu, aku nak buat korban lah kambing ni. Apa hukumnya? Bahkan manakala berkata ia udhiyah, hazihi udhiyatun, ini kambing, ini bibiri untuk korban, hukumnya jadi wajiblah ia dan haramlah makan daripadanya. Mana? Seperti nazar. Oh, nazar betul-betul dah lah. Sebab lucu milik. Kita tak harus tasarruf dah, tak boleh nak jual-jual apa dah. Seperti nazar pun sama juga. Tak boleh nak tasarruf, tak nak jual-jual dah. Tapi bukan nazar, sebab tu dia kena niat. Hak nazar betul benar, bagi Allah wajib atas aku, hak tu nazar betul benar. Khilaf ulama, pandangan muktamad tak ada niat dah, tak ada niat dah. Pandangan satu lagi dia kata kena niat juga. Semata-mata dengan nazar tu tak cukup, kena niat suku. Tapi pandangan muktamad tak ada niat dah. Hak nazar, hak seperti nazar, dia wajib kena niat. Macam hak korban sunat, tapi korban tu tak jadi hukum sunat, jadi hukum wajib. Wajib satu, kemudian selepas daripada sembelih dia dan juga orang yang bawah tanggungan dia tu tak boleh makan, tak boleh ambil. Kemudian dalam kitab Matlain ni dia bicara berkaitan dengan waktu melakukan ibadah korban, mulai daripada naik matahari 10 Zulhijjah, terbit matahari. Terbit matahari. Tapi disunatkan benda ni sampailah matahari naik segala. Terbit matahari itu habis je waktu subuh, boleh dah nak korban. Tapi disunatkan seawal-awalnya biarlah naik matahari segala, seawal-awalnya. Tapi kita biasanya buat korban selepas daripada semayang raya. Tapi waktunya masuk bila? Dengan terbit matahari. Dengan terbit matahari, dengan naik matahari. Dia naik matahari dan lalu masa 2 rakaat sembahyang raya dan 2 khutbah yang ringan keduanya. Dia naik matahari tu tak boleh lalu. Dia kena ok sikit. Dia kena tak ok sikit. Ok ni qada 2 rakaat sembahyang dan 2 khutbah. 2 khutbah ni rukun je. 2 khutbah ni rukun je. Dua rakaat sembahyang raya kita letak 2 minit. 2 khutbah kita letak 2 minit juga. Mana betul-betul terbit matahari tak boleh lagi. Dia kena mana? Lalu dah kita dia kata lalu masa 2 rakaat sembahyang raya dan 2 khutbah yang ringan. Ringan mana pun dia ringan. Hak rekah. Mana hak rekah dia? Berdiri pegang. Tapi tak semestinya baca khutbah ni, bukan baca khutbah masa-masa. Berdiri, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, ittaqullah, qul huwallahu ahad. Cukup puji, selawat, pesan takwa, baca 1 ayat. Duduk. Lepas tu bangun khutbah yang kedua, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, puji, selawat, ittaqullah, pesan takwa dengan bahasa Arab. Lepas tu doa rahimakumullah. Habis ya. Tu je khutbahnya. Tak ada seminit tau. Kada tu ya. Kada 2-3 minit boleh dah lah. Tapi selepas daripada naik matahari, tapi disunatkan paling cepat selepas naik matahari segala, masuk waktu duha. Sampai bila ni? Sampai kepada hari yang hari tasyrik yang ketiga. 11, 12, 13. 11, 12, 13. Jadi hari untuk melakukan ibadah korban ni 4 hari. 4 hari.
Tapi ittifaq dan afdal hari raya yang pertama 10 Zulhijjah. Itu yang ittifaq ulama dan itu lah hak afdal. Sebab ada pandangan yang mengatakan bahawa ibadah korban waktu dia hanya 1 hari sahaja. Ibadah korban hanya 1 hari sahaja. 11 Zulhijjah tak ada dah. Ada pandangan yang seumpama tu. Tapi pandangan mazhab Syafi'i 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 4 hari. Tapi pandangan jumhur, pandangan kebanyakan ulama hanya 3 hari. 10, 11 dan 12. 13 tak ada. 10, 11 dan 12 sahaja. Ini pandangan jumhur kebanyakan ulama. Pandangan jumhur, pandangan kebanyakan ulama 10 hari raya. Hari tasyrik hanya 2 hari sahaja. Hari tasyrik hanya 2 hari, 11 dan 12. 13 tak ada dah. 13 tak ada dah. Hanya 11 dengan 12 hari tasyrik sahaja. Kita mazhab Syafi'i sampai ke 13. Jadi 10 hari raya, hari tasyrik 11, 12 dan 13. Ada ni. Tapi seelok-eloknya usahakan supaya boleh buat hari raya. Usahakan. Tapi masalah apabila tempat tu macam buat kelompok, jadi binatang korban untuk sembelih ni jadi benda ni banyak. Jadi biasa pertama dan hari kedua. Hari kedua pun tak apalah. Tapi kalau boleh biar selesai hari pertama. Sebab apa? Di situ ittifaq, sepakat ulama. Sebelah ni ada pandangan mengatakan tak sah dah. Tapi jumhur mazhab Hanafi Hambali contohnya 10, 11, 12. Pada ni. Kita tambah lagi 13. Tak ada. Orang kita tak ada buat 12. Paling lewat 11. Paling lewat 11. Hari raya yang kedua tu paling lewat. Tak ada siapa ke 12 pun ada juga. 13 pun ada juga. Ada? Tak ada dah. Dia biasa dua tu lah. 10 hari bulan, hari raya haji dengan 11 hari bulan. Tapi tak ada masalah lah. Kalau jadi gitu pun tak apalah. Maknanya kita tak usah desak lah. Hari raya pertama belaka. Kita pula ni hari raya ni pula jatuh hari Jumaat. Jatuh hari Jumaat. Nak berhenti yelah, cuma mungkin masa panjang sikit sebab semaya raya puasa, semaya haji tu pula khutbahnya pendek je. Semaya raya ni khutbah semaya haji tu pendek je. Kemudian semaya Jumaat pun khutbahnya pendek je. Tapi memanglah kalau kita tanya tempat-tempat banyak korban tu memang dia terpaksa kena buat juga hari yang kedua. Tak apalah, hari kedua pun hari kedua. Tetapi yang sepakat ulama dan yang afdal melakukan ibadah korban adalah pada 10 Zulhijjah. Tapi mazhab Syafi'i kitanya waktunya sampai kepada 13 Zulhijjah. Jadi berkaitan dengan waktu bagi ibadah korban. Ibadah korban ni ada waktu dia. Ibadah korban ni ada waktu dia. Paling panjang mazhab Syafi'i 10 sampai 13, 4 hari. Jadi terkadang orang kita ni biasalah ni, siapa dalam borang tu ada tulis nak buat ibadah korban ke, nak buat akikah ke, jadi gitu. Bandar ni
Ada orang tulis benda korban ataupun akikah. Kita ni untuk hari raya haji. Akikah kat mana pula? Korban je lah. Satu raya haji, satu pula ibadah korban ni situ je duduknya. Waktu dia di situ je. Akikah dia tak ada waktu. Mula daripada beranak hari ke-7, buat je lah bila-bila masa pun. Tak berkait pun dengan waktu yang tertentu, tak berkait pun dengan waktu raya haji. Yang kenapa kita nak pergi selit dengan akikah? Ini kita cerita bab afdal ni. Orang selit di tupang tu buat je lah. Tapi mana afdal? Ibadah korban khilaf pada wajib. Ibadah akikah tidak ada ulama menghukumkan wajib, bahkan ada mazhab meletak hukum harus je, tak letak hukum sunat pun. Kita mazhab Syafi'i maklulah hukum sunat akikah. Tapi ada pandangan mengatakan harus, tak wajib, tak sunat pun. Tapi tak ada ulama katakan wajib. Korban khilaf pada wajib tadilah. Imam Hanafi kata wajib. Jadi antara korban dengan akikah tak kira waktu bila, memang afdal korban. Kira pula korban ni ada waktu dia, tak boleh sebelum, tak boleh selepas. Waktu dia 4 hari ni pun panjang sikit, mazhab Syafi'i. Kenapa kita nak pergi mana? Apa panggil apa? Spare. Ada spare ke apa panggil apa? Spare. Budak ni nyeper semua. Apa nak nyeper? Apa panggil apa tu? Kan kalau budak-budak kan. Oh, nyeper semua dia ni. Ada nyeper. Nak kilah kain tak boleh. Faham tak? Jadi kenapa kita nak pergi spare, nak pergi selit? Akikah yang kita boleh buat bila-bila masa, di waktu untuk korban di situ sahaja. Kenapa? Saya ambil 2. Satu korban, satu akikah. Boleh je lah. Tapi harga sama kan? Ke kalau korban satu bahagian 800, kalau akikah 600 ke mana? Sama je kan? Dah kenapa kita ambil satu korban, satu akikah, keluarga kita ada 5-6 orang semuanya, kenapa dua-dua tak ambil korban? Lebih afdal. Tapi boleh je, bukan tidak boleh ni. Boleh je. Tidak boleh. Tapi afdal ke tak? Buatlah akikah di waktu lain. Cuma dia nak muda. Nak muda. Masa sembilan ni, dia pun tupanglah satu bahagian lembu untuk akikah. Nak buat muda. Okey je lah. Bukan kata tak okey. Bukan kata salah. Sama kalau nak kata berdosa, bukan. Mana afdal? Afdal tak cerita lah. Korban lah, sebab itu tempat dia. Waktu dia di situ. Marah kita ni, kita ambil akikah, dia kata, tak ni saya hanya cerita mana afdal saja. Nak buat-buatlah. Ada pula kata selagi dakwah akikah korban tidak diterima oleh Allah. Siapa pula ajar gitunya? Akikah korban. Gimana? Kalaulah kita buat kelompok ramai-ramai, ada ramai korban lah. Tapi akikah ni memang kadang-kadang ramai juga, tapi memang banyak korban lah daripada akikah. Seeloknya kita asingkan akikah, kita asingkan pada satu lembu suku-suku. Selalunya gitulah. Jangan duk campur. Walaupun nanti bicara di bawah dalam kitab Matla'ul Ain ini, dia 7 bahagian lembu. Itu dia bahagian yang ifras, dia panggil yang asing-asing. Tak ada kena-mengena. Kalau kata ada satu bahagian korban, satu bahagian akikah, bahkan satu bahagian nak makan saja je daging tu, satu bahagian nak jual daging tu, tak ada masalah sebab dia ifras, dia asing-asing. Kan ada ni. Bahkan tiba-tiba ada orang kafir pergi beli satu bahagian. Jadi 7 ni kan, ada kafir tupang pergi beli, tak ada kaitan. Dia asing-asing. Kita ni satu daripada 7 bahagian. Ada orang kafir beli, bahagian dia dah kena-ngena.
Tetapi ada pandangan yang mengatakan kalau lembu ke-7 mestilah korban semata-mata bau sah. Ada pandangan seumpama tu. Faham tak ni? Di pandangan muktamad tak ada. Korban akikah, orang nak makan daging, orang nak jual daging, orang kafir nak beli getek sebahagian ke apa ke, tak ada kena-mengena sebab asing-asing. Tapi ada pandangan 7 bahagian tak boleh. Tak boleh kosak lain. Mesti semata-mata kosak korban. Jadi sebab itulah kalau buat kelompok banyak ekor lembu dan ada juga orangnya nak ambil bahagian nak buat akikah, biarlah kita asingkan. Maknanya lembu ni 7 akikah, 7 akikah. Gitu. Yang kita capur, seleknya gitu. Dan memang ada tempat buat gitu. Memang dia gitu. Jadi lembu ni belah-belah ekor, puluh-puluh ekor. Jadi mungkin 2, 3, 4 ekor tu untuk akikah. Diasingkan. Itu lagi comel. Asingkan. Tapi kalau disekalikan tak ada masalah. Sebab kosak lain-lain tak ada masalah. Sebab 7 bahagian tu bahagian yang ifras, bahagian yang asing-asing, tak ada apa-apa. Cuma yang saya sebut tadi tu, oleh kerana waktu korban ni waktu yang ada waktu. Pak panjangnya mazhab Syafi'i kita daripada 10, 11, 12, 13. Tapi jumhurnya 10, 11, 12, 13 tak ada dah. Dan ada pandangan tak ada, 1 hari je. Korban 1 hari, 10 Zulhijjah. Oleh kerana dia ada waktu yang tertentu, tak usahlah kita fokus kepada ibadah korban pada waktu untuk korban. Walaupun kita boleh nak menyertai atas nama akikah sekalipun. Itu berkait dengan waktu korban. Kemudian dalam kitab ni akan bicara pula, kitab Matla'i ini akan bicara pula hak berkaitan dengan binatang korban tu binatang mana, unta, lembu, kerbau, kibah, kambing. Kemudian dia akan bicara pula berkaitan dengan dia ada bicara banyak perkara dalam Matla'i ini. Umur binatang yang tidak ada cacat, tidak ada aib. Kemudian dia akan bicara pula berkaitan dengan niat korban. Lepas tu macam mana cara pembahagian daging korban. Kemudian apakah hukum daging korban dijadikan sebagai pengupah. Kemudian macam apakah hukum kita melakukan ibadah korban kepada orang yang sudah meninggal, umpama ibu bapa kita tanpa ada wasiat daripada ibu bapa kita. Dia akan bicara dalam kitab ni. Maknanya dalam kitab Matla'i ni kalau bab korban tu kalau kita kata gak lengkap lah. Tapi kita bukan baca ambil poin je lah. Kita ada insyaAllah 2 kali lagi malam kami sebelum kita masuk kepada waktu untuk melakukan ibadah korban. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.